Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari subjek pendidikan Islam tahun 3, topik ibadah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa agar apa yang kita belajar pada hari ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bersuci daripada hadas, iaitu unit 1. Sebelum kita mempelajari tajuk ini, maka tidak dapat tidak kita perlulah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Hadas ialah satu kekotoran maknawi. Hadas ialah satu kekotoran maknawi yang terdapat pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi adalah kekotoran yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Apabila terdapatnya kekotoran tersebut pada diri seseorang, apabila dia hendak melaksanakan ibadah, sesuatu ibadah, maka ibadah tersebut hukumnya tidak sah. Contohnya apa? Contohnya solat. Apabila dia nak melaksanakan solat dalam keadaan dia berhadas, maka solat tersebut hukumnya tidak sah. Begitu juga dengan tawaf dan juga kita menyentuh Al-Quran. Baik, sekarang kita pergi kepada pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Baik, hadas kecil ini contohnya seperti kita buang air kecil, ataupun kita buang air besar, ataupun kentut. Maka cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil ini adalah dengan berwuduk. Sebagai contoh, seseorang dia pergi ke tandas untuk buang air kecil. Jadi dia hendak solat. Boleh tak dia solat? Boleh dia solat, tetapi kalau dia solat pada ketika tersebut tanpa dia bersuci daripada hadas, maka solatnya itu hukumnya adalah tidak sah. Jadi dia hendaklah berwuduk terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya adalah hadas besar. Hadas besar, cara menyucikan diri daripada hadas besar adalah dengan mandi wajib. Jadi apabila seseorang itu dia dalam keadaan dalam keadaan berhadas besar, maka tidak dapat tidak dia wajib untuk mandi. Itu yang dinamakan sebagai mandi wajib. Nama pun wajib kan? Bila nama wajib, maka dia kena mandi. Kalau dia tak mandi, boleh tak dia semayang? Boleh tak dia melakukan ibadah? Hukumnya adalah tidak boleh. Kalau dia buat juga, ibadahnya itu hukumnya adalah tidak sah. Seterusnya kita pergi kepada hukum bersuci daripada hadas. Baik, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Wajib ini adalah sesuatu fardu. Maksud kata mesti kita lakukan. Sekiranya dilakukan, orang itu akan mendapat pahala, dan jika kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Jadi hukum menyucikan daripada hadas, hukumnya adalah wajib. Dalil berkaitan dengan hukum bersuci ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Maidah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Seterusnya kita pergi kepada sebab-sebab berhadas besar.
Apabila seseorang dalam keadaan berhadas besar, maka pada ketika tersebut dia terhalang untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan, yang disyaratkan untuk bersuci, seperti solat, tawaf dan juga menyentuh Al-Quran yang disebutkan sebentar tadi. Baik, di antara tanda-tanda, di antara sebab seseorang itu berada di dalam keadaan berhadas besar, yang pertama sekali adalah keluar mani, iaitu keluar cecair daripada kemaluan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kebiasaannya keluar mani ini terjadi kepada kanak-kanak lelaki yang mencapai tahap kematangan umur ataupun mencapai akhil baligh, lingkungan umur 12 tahun sehingga 15 tahun. Kemudian yang keduanya adalah bersetubuh. Bersetubuh ini terjadi kepada lelaki dan juga perempuan, sama ada yang berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Maka pada ketika tersebut apabila bersetubuh, maka seseorang itu dia berada di dalam keadaan berhadas besar. Maka tidak boleh kepada dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci. Maka pada ketika tersebut wajib baginya untuk mandi wajib. Baik, itu yang kedua, iaitu bersetubuh. Kemudian yang seterusnya adalah darah haid. Darah haid ini merujuk kepada perempuan. Tidak ada lelaki yang keluar darah haid. Kalau ada lelaki yang keluar darah haid, kita kena cek balik lah sama ada lelaki itu adalah lelaki asli ataupun lelaki tiruan. Okey, baik. Gurau je. Okey, baik. Haid ini ialah merujuk kepada darah yang keluar daripada perempuan, iaitu apabila seseorang perempuan dia mencapai tahap kematangannya, maka akan didatangi haid, iaitu darah yang keluar pada setiap bulan, bermula pada umur 9 tahun dan selewat-lewatnya habis pada umur 62 tahun. Dan sebanyak-banyak haid bagi kita, mazhab kita ialah sebanyak 15 hari, sekurang-kurangnya sehari semalam. Apabila seseorang perempuan itu berada dalam keadaan haid, maka pada ketika tersebut dia berada dalam keadaan berhadas besar. Maka tidak boleh untuk dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci seperti solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka apabila tamat tempoh darah haid itu, maka wajib untuknya mandi wajib. Apabila tamat tempoh darah tersebut, maka wajib untuknya mandi wajib, dan selepas mandi wajib barulah dibolehkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti solat dan sebagainya. Seterusnya, sebab berhadas besar ialah mati. Sedia kita maklum kematian adalah suatu perkara yang pasti akan berlaku. Setiap orang akan merasai kematian. Apabila seseorang itu mati, maka wajib kepada kita sebagai orang Islam untuk memandikan mayat tersebut. Sebab itulah dikatakan memandikan jenazah ini merupakan satu kewajipan yang diletakkan di dalam fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya kewajipan itu wajib ke atas masyarakat di suatu tempat. Dan kewajipan itu hanya akan terangkat ataupun dikira selesai apabila sebahagian daripada masyarakat menunaikan tanggungjawab tersebut. Apabila sesetengah orang yang melaksanakan perkara tersebut, maka jatuhlah hukum wajib. Maka terlepaslah hukum wajib kepada semua orang. Oleh itu, apabila seseorang itu mati, maka wajiblah kepada kita untuk memandikan jenazah tersebut. Seterusnya, sebab seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar, iaitu keluar darah wiladah. Darah wiladah ini terjadi hanya kepada perempuan sahaja. Darah wiladah ini bermaksud darah yang keluar semasa kelahiran anak, termasuklah keguguran. Jadi seorang wanita ataupun seorang perempuan itu apabila dia melahirkan anak ataupun berlakunya keguguran, maka wajib padanya untuk mandi. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah darah nifas. Darah nifas ini terjadi hanya kepada perempuan sahaja.
Jadi darah ini berlaku apabila selepas melahirkan anak. Jadi kebiasaannya darah akan keluar selama 40 hari. Dan paling panjang sekali darah itu keluar selama 60 hari. Sepanjang tempoh tersebut, seorang perempuan itu berada dalam keadaan berhadas besar. Jadi dia tidak boleh melaksanakan ibadah yang disyaratkan bersuci. Apabila berhenti darah tersebut, maka pada ketika tersebut wajib baginya untuk mandi wajib dan melaksanakan ibadah-ibadah yang terhalang disebabkan kekotoran itu tadi. Maka apabila terjadinya seperti yang dibincangkan di sini, beberapa perkara yang dibincangkan di sini, maka seseorang itu dia berada dalam keadaan berhadas besar. Maka pada ketika tersebut wajib untuk mandi wajib untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir perkongsian, pengajaran dan juga pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat difahami oleh pelajar-pelajar sekalian dan juga dapat diaplikasikan pada suatu hari nanti. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mementingkan kualiti ibadah kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Jaga diri, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.